قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Muka surat yang ke-35, iaitu baqi ataupun baqa, yang bermaksud kalau bahasa Melayunya kekal. Daripada setengah sifat-sifat salbiyah bagi Allah ialah kekal. Makna sifat ini ialah ketiadaan, kesudahan, maka Allah Ta'ala lah yang akhir dengan tidak ada kesudahan dan juga selesai. Bukti daripada Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dalam surah Hadid, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Yang bermaksud dialah yang awal, dia juga yang akhir, dia Allah Ta'ala yang zahir, dan dia Allah Ta'ala yang batin, dan dia Allah Ta'ala maha mengetahui segala akan sesuatu. Ataupun makna yang lain, sifat baqa ini bermaksud ketiadaan akhir bagi wujud Allah Ta'ala. Bukti berdasarkan akli, yang tadi disebutkan bukti berdasarkan nakli, nas. Yang ni bukti berdasarkan akli, iaitu akal, pemikiran. Sesungguhnya Allah Ta'ala jikalau tidak bersifat dengan kekal, nescaya Allah akan bersifat dengan fana, iaitu binasa. Dan kebinasaan ke atas Allah itu suatu perkara yang karut, kerana sesungguhnya sifat binasa itu merupakan setengah daripada sifat-sifat yang baharu. Maka sesungguhnya telah tetaplah bagi Allah Ta'ala bersifat sedia. Maka itu sedia itu qadim atau qidam. Maka jadi karutlah bagi Allah bersifat binasa, dan binasa itu lawan bagi baqa, iaitu kekal. Tuan-tuan, ibu ayah mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkataan baqa ataupun baqi, itu kekal, juga sentiasa ada. Kekal, sentiasa ada. Juga boleh kita katakan tiada akhir akan zat Allah Ta'ala ataupun sifat zat Allah Ta'ala, asma Allah Ta'ala, af'al Allah Ta'ala, tiada pengakhiran, akan sentiasa ada, iaitu sifat zat Allah Ta'ala, sifat dan zat Allah Ta'ala, asma Allah Ta'ala, dan juga af'al, iaitu perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan baqa di sini adalah baqa yang hakiki. Baqa yang hakiki, bukan baqa yang zanni, bukan baqa yang sekadar pada pandangan kita, pada sangkaan kita. Dia baqa yang hakiki, iaitu baqa kekal yang hakikat. Hakikatnya baqa ini, tuan-tuan ibu ayah mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia merupakan salah satu daripada sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini yang kita faham adalah sifat yang menafikan. Apa yang dia nak nafikan? Iaitu menafikan adanya kesudahan bagi wujud akan sifat, akan asma, akan zat, akan af'al Allah Ta'ala. Itu nak menafikan akan ada kesudahan, akan ada pengakhiran. Itu dipanggil salbiyah. Salbiyah. Lawan bagi
sifat baqa ini adalah turul adam. Turul adam. Turul adam ini dibahagi kepada dua. Yang pertamanya bersifat kita panggil fana. Kedatangan tiada. Kedatangan tiada, iaitu dipanggil fana. Yang kedua, kekal tiada. Kekal tiada. Itu adalah turul adam, lawan bagi baqa. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, yang mana ayat dia berbunyi, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah zatmu, baqa, kekallah, wa yabqa wajhu, itu kekallah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Tuan-tuan, ibu ayah mati Allah Subhanahu wa taala, adapun sifat baqa ini, kita dah masuk pada 3 sifat, iaitu wujud, qidam, baqa. Dan sifat wujud itu adalah sifat nafsiyah. Sifat qidam, baqa adalah salbiyah. Sebenarnya, tuan-tuan, ibu ayah mati Allah Subhanahu wa taala, sifat wujud adalah satu sifat zat. Satu sifat zat bagi Allah, wujud itu. Namun bila dikatakan sifat qidam dan baqa, itu adalah cerita bagi wujud. Macam kita, Allah wujud, kita juga wujud. Makhluk kita wujud, kita diwujudkan. Kita diwujudkan. Allah wujud, memang sedia. Jadi sedia itu qidam, baqa adalah cerita bagi wujud. Cerita bagi wujud. Kita keluar, kita lahir. Sebagai manusia kita lahir. Ini manusia lahir. Kemudian cerita pada manusia ni apa dia? Cerita pada manusia ini, oh comel, dia comel, dia putih, rambut kerinting. Itu cerita bagi wujud manusia tu, kelahiran tu. Bayi ni dia rupa serupa mak dia, rupa serupa bapa dia. Itu cerita. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu wujud, sifat zat dia wujud. Namun sifat pada cerita dia ataupun dipanggil ibarat, maka dia adalah sedia ada. Dia adalah kekal. Satu contoh yang saya boleh bagi, tuan-tuan, yang biasanya orang bagi, ustaz-ustaz bagi, cuma sebab saya tak boleh nak lorekkan. Saya tak boleh nak lorekkan sebab dia bukan wujudi, bukan wujud. Contohnya, saya bagi air botol ni. Air botol ni, air botol ni, dia memang besar ni. Dia memang besar ni. Tiba-tiba datang satu air botol yang lagi besar pada dia, lagi besar pada air botol ni. Maka apakah kita kata? Botol ni kecil. Botol ni kecil. Sebab apa? Sebab ada bandingan dengan dia.
Kalau ikut, adakah botol ni jadi mengecil? Tak. Dia memang sedia macam ni. Tapi apabila datang perbandingan pada dia, maka kita mengatakan dia ini kecil. Padahal dia memang dia tak mengecil. Kecil itu adalah cerita. Sebab ada perbandingan. Tiba-tiba ada satu lagi botol yang besar pada dia, lagi besar pada yang kedua tadi, lagi besar. Maka akan dikatakan botol ni kurus. Adakah dia mengurus? Tak, dia memang sedia macam ni. Tetapi disebabkan ada perbandingan pada dia, menyebabkan kata ini kurus. Begitu juga kalau kita nak memahami akan perkara ini. Allah, sifat zat dia adalah wujud. Dia memang wujud. Namun ibaratnya adalah Allah ini dia sedia. Sebab apa? Sebab datangnya makhluk, datangnya baharu, hadis, iaitu bila Allah Ta'ala ciptakan alam, Allah ciptakan dunia, Allah ciptakan makhluk, maka ada perbandingan. Ada perbandingan, iaitu makhluk ini wujud juga, tapi diwujudkan. Diwujudkan. Sedangkan Allah sedia ada, iaitu qidam. Itu perbandingannya. Asalnya Allah Ta'ala wujud. Kita tak ada perbandingan. Bila Allah Ta'ala ciptakan makhluk, juga wujud, diwujudkan. Maka perbandingan dia sama-sama wujud. Nak dapat perbezaan, nak menafikan atau nak mencari kelemahan, maka dikatakan Allah Ta'ala ini qidam, sedia ada. Sedangkan makhluk itu hadis, diciptakan. Kemudian bila kata Allah ini sedia ada, maka datang yang kedua, makhluk ini wujud. Pada akhirnya ia akan binasa. Jadi ada perbandingan. Adakah wujud Allah ini dia akan ada kemusnahan? Macam kita, makhluk ada kematian. Barang dia akan rosak. Barang elok, lawan dia akan rosak. Baju akan lusuh. Rumah dia akan runtuh, dan sebagainya. Adakah Allah Ta'ala begitu? Maka datang satu lagi sifat yang nak menceritakan akan sifat wujud ini, iaitulah baqa. Itulah baqa. Jadi sifat salbiyah ini adalah nak menafikan akan semua yang bersama dengan makhluk tadi. Sebab apa? Sebab perbandingan-perbandingan itu memang pada akal manusia akan wujud. Jadi sebab tu didatangkan bahawasanya ini ibarat. Ini adalah ibarat yang mengatakan bahawa kelemahannya begini. Pada siapa? Pada makhluk. Kepada makhluk. Datang dalil nakli yang kita baca tadi, huwal awwalu wal akhiru, itu nakli, yang mana Allah Ta'ala dah bagi tahu siap dah. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Timbul pula fikiran kita bahawasanya bila Allah Ta'ala akhir, adakah Allah Ta'ala ini akan mematikan diri dia? Mematikan diri dia. Ataupun ada boleh tak boleh Allah Ta'ala tu ambil sifat fana? Tak boleh ke Allah Ta'ala ambil sifat fana, iaitu binasa? Bila Allah Ta'ala ada sifat fana, jadi bermaksud ada yang menciptakan dia. Kalau kita cipta barang, tuan-tuan beli barang peti ais misal kata, kita akan kata peti ais ni dia boleh, kita tanya pada pencipta peti ais, kilang dia, jangka hayat dia peti ais ni
berapa lama? Sebab kita tahu dia mesti akan binasa. Tak ada satu benda pun, barang-barang yang diciptakan dia kekal. Peti air ni berapa lama dia boleh okey, kata 10 tahun, 20 tahun, satu masa dia akan binasa. Tak ada orang yang guna peti air yang sama 50 tahun, 100 tahun, elok lagi. Walaupun kalau kata elok, tak lusuh macam baru. Kita beli kereta, mula-mula beli itu bau kedai lah. 5 tahun beli, dengan ada anak kecil apa semua, macam-macam bau. Beli belacan pula masuk dalam kereta, beli durian masuk dalam kereta, tak bau dah. Sudah pastinya akan rosak. Sudah pastinya ada jangka hayat. Ada jangka hayat kematian dia. Tapi Allah Ta'ala ini, kalau kata dia boleh mematikan ataupun dia dimati, bermaksud ada yang mencipta dia. Dia akan jadi bila macam tu, bila ada pencipta dia, ada pencipta yang lain, dia akan jadi dur, satu bulatan. Apa dia yang kita selalu dulu, sekarang dulu ada, sekarang dah kurang dah. Persoalan, siapa jadi dulu? Ayam ke telur? Ayam ke telur? Dia akan jadilah ayam dulu. Bila ayam dulu, dia akan bertelur, jadi ayam. Telur jadi ayam, jadi pusing macam tu. Jadi sabit itu nak menghentikan dur tersebut, iaitu dengan ada sedia, iaitu qidam, sedia ada. Jadi yang sedia ada ini menciptakan. Sedia ada itu menciptakan. Kemudian itu huwal awwalu. Kemudian bila dia diciptakan, dia akan mempunyai sifat, iaitu wal akhiru, dia baqa, kekal. Tak ada yang bila dia ada kematian, bermaksud ada yang mencipta dia. Itulah qidam dan baqa, sama-sama, tak boleh menafikan. Jadi kalau ada orang yang berfikiran waras, dari sudut akli dia akan mengatakan, kalau Allah Ta'ala itu sedia ada, nescaya dia faham bahawa Allah itu akan baqa. Kalau dia tak baqa, bermaksud mustahillah dia ada, sedia ada. Maka jadilah ayam telur, tak habis-habis cerita. Tanya orang tu ayam dulu, tanya orang ni telur dulu. Sudah. 100 tahun pun tak habis cerita. Jadi Allah Ta'ala sedia ada, tak ada yang menjadikan dia, tak ada yang melahirkan dia, dan dia juga tak melahirkan. Baik. Kemudian kita bicara pula pada lawan bagi baqa. Lawan bagi baqa, lawan dia adalah turul adam. Turul adam ini bahagi pada dua. Yang pertama kita sebut sebagai kedatangan tiada. Ini dipanggil sebagai fana. Sekarang dia ada, sekarang ni dia ada, akan datang dia tidak ada. Yang kedua adalah kekal tiada. Kekal tiada, sampai bila-bila dia tak ada. Persoalan dia, siapa yang sekarang tak ada dan dia memang takkan ada? Siapa dia? Jawapan dia, tuan-tuan, ibu ayah mati Allah Subhanahu wa taala, sekutu bagi Allah. Sekutu bagi Allah. Apa maksud sekutu? Sekutu ini adalah, kalau kita faham sekutu ni apa dia? Selalu yang kita faham sekutu ni apa? Sekutu ni, dulu saya tak faham juga sekutu. Apa sekutu? Adakah main kutu? Main kutu sama-sama? Sekutu ni adalah hampir-hampir. Hampir-hampir. Bermaksud, kalau sekutu bagi Allah, iaitu
satu makhluk yang mana dia ini mempunyai kekuatan, kelebihan dan semuanya hampir sama dengan Allah. Itu maksud sekutu. Itu maksud sekutu, iaitu suatu yang mana dia menyerupai ataupun hampir dari sudut sifat dia, dari sudut zat dia, dari sudut af'al asma' dia, dari sudut af'al dia hampir-hampir dengan Allah Ta'ala. Dia ini memang tiada dan takkan ada. Habis itu yang kita ucap la ilaha illallah. Apa maksud la ilaha illallah? Yang kita kata tiada Tuhan yang layak disembah illa, melainkan Allah. Tiada Tuhan. Tuhan ini adalah sekutu. Sebab dia kata tiada Tuhan. Perkataan Tuhan, tiada Tuhan tu adalah bermaksud kalau adanya sekutu yang hampir sama dari sudut zat dia, dari sudut af'al dia, dari sudut asma' dia, hampir sama dengan Allah, itu pun kita nafikan. Walhal ada tak ada? Tak ada. Memang tak ada. Memang takkan ada. Memang takkan ada. Begitu. Kita faham tu. Itu dipanggil turul adam. Bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua, kedatangan tiada, iaitu fana. Fana ni adalah sesuatu yang ada, sesuatu yang asalnya tiada, kemudian ada, diadakan, kemudian binasa. Tiada. Itu fana. Siapa dia? Alam. Alam. Alam ni jangan kita faham alam saja. Alam ni adalah makhluk. Semua makhluk. Semua makhluk yang diciptakan Allah dipanggil alam. Kucing alam juga, manusia alam juga, jin alam juga, alam juga, iaitu sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan atau dipanggil baharu. Itu alam. Berada pada fana. Berada pada fana. Tuan-tuan, ibu ayah mati Allah Subhanahu wa taala, kita dah memahami bahawasanya Allah ini bersifat dengan baqa', iaitu kekal. Kekal. Kekal ni sentiasa ada. Sentiasa ada. Dan alam ini adalah kedatangan tiada. Kedatangan tiada. Jadi kita faham Allah kekal, ada. Makhluk ini dia akan binasa. Namun tiba-tiba dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahawasanya ada alam yang baqa'. Kemudian Nabi SAW mengatakan hadis, dia baqa'. Macam mana tu? Tuan-tuan, ibu ayah mati Allah Subhanahu wa taala, ada 10 alam atau makhluk yang mana mereka ini baqa'. Sudah kata ustaz ni pening kan? Tadi kata Allah Ta'ala sahaja yang baqa', ni tiba-tiba ada pula makhluk yang baqa'. Tadi dah faham dah kan? Ke tadi memang tak faham juga kan? Ada 10 makhluk yang mana mereka ini adalah baqa', kekal. Siapa dia? Disebutkan yang pertama adalah syurga, yang kedua neraka, yang ketiga Lauh Mahfuz, Arash, Kalam, Kursi, Ruh,
Ajbuz zam. Ajbuz zam ni apa dia? Ajbuz zam ini adalah satu secebis tulang yang ada pada makhluk yang sebesar biji sawi, yang ada pada kita juga, iaitu ada yang mengatakan di sini dan ada yang mengatakan di belakang punggung kita ni, dipanggil sebagai ajbuz zam. Mati macam mana pun dia akan kekal. Kita masuk dalam kubur, satu masa kita akan hancur, satu masa kita akan hancur. Kulit kita ni akan dimakan oleh binatang, tulang kita akan reput, tapi ajbuz zam ini dia akan kekal. Tak kiralah dia manusia, tak kiralah dia haiwan dan sebagainya. Yang seterusnya adalah jasad para anbiya. Yang ke-10 jasad para syuhada. Jasad para syuhada, mereka ini kekal dalam syurga. Dalam Al-Quran sebut khalidina fiha abada, kekallah mereka dalam selama-lamanya. Itu kan bukan baqa' kah? Baqa' tu maksudnya selama-lamanya, tak ada perakhiran. Jadi syurga ini, neraka ini baqa'. Ini dalam Al-Quran ada, dalam hadis pun ada. Persoalan dia tuan-tuan, apa perbezaan antara baqa' Allah dengan baqa' makhluk tadi, alam tadi? Yang selalu kita jawab, makhluk dijadikan, Allah sedia ada. Jawapan tersebut tuan-tuan tak tepat. Jawapan tersebut tidak tepat. Sebab apa? Sebab persoalan dia, apa perbezaan baqa' Allah dengan baqa' makhluk disebut 10 tadi? Yang kita jawab Allah sedia ada, makhluk dijadikan, itu adalah persoalan berkenaan dengan qidam. Qidam, Allah sedia ada, makhluk ini dijadikan, itu persoalan qidam lah. Jawapan yang sebenarnya adalah Allah ini baqa' yang hakiki. Allah ini baqa' yang hakiki. Adapun makhluk yang baqa' tadi adalah Allah Ta'ala yang bagi izin, Allah Ta'ala yang mentakdirkan bahawa dia ini adalah baqa'. Dipanggil sebagai apa? Aridi. Baqa' yang aridi, bukan baqa' yang hakiki. Itu dia. Perbezaan dia adalah Allah adalah baqa' yang hakiki. Makhluk-makhluk yang dikatakan baqa' tadi adalah baqa' yang aridi, iaitu Allah mengekalkan makhluk tersebut dengan sifat qudrah dan sifat iradah dia. Itu perbezaan dia berkenaan dengan persoalan baqa' makhluk tadi. Baik. Jadi oleh yang demikian, perkataan baqa' dia terbahagi kepada dua. Yang pertama, baqa' kekal ada. Yang kedua, baqa' kekal tiada. Jadi pada sifat baqa' Allah, maka kita kena sebutkan bukan sekadar kekal, kita kena sebutkan bahawa baqa', sifat baqa' ini adalah kekal ada Allah Ta'ala. Kekal ada Allah Ta'ala, bukan kekal sahaja.
Kalau kekal sahaja, maka tidak sempurna akan maksud tersebut. Apa pengajaran yang kita boleh ambil berkenaan dengan baqa ini? Tuan-tuan, ibu ayah mati Allah Subhanahu wa taala, kita nak faham bahawasanya Allah dah beritahu dah, Allah ini baqa. Makhluk yang 10 tadi baqa. Selain pada tu fana. Selain pada tu adalah fana, binasa. Kita akan binasa, tuan-tuan. Kita akan binasa. Yang kekal Allah Ta'ala, kekal hakiki. 10 tadi kekal aridi. Kalau Allah Ta'ala nak pula, tiba-tiba satu ketika Allah kata nak, tak bagi izin, hancur semua. Allah Ta'ala nak kekal seorang-seorang, dia nak sembunyi seorang-seorang, dia saja ada wujud. Boleh Allah Ta'ala buat. Kita ni akan binasa. Ada satu ayat yang mana disebutkan dalam Al-Quran, saya lupa ayat dia. Allahumma salli ala Muhammad, yang berkenaan dengan ulaika kal an'am balhum adul. Ayat awal dia, Allah Ta'ala beritahu, dia kata kami akan masukkan di kalangan manusia dan jin, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami akan masukkan kebanyakan makhluk di kalangan insan, iaitu manusia dan jin. Manusia siapa? Kita, tuan-tuan. Li jahannam, dalam neraka jahannam. Sebab apa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka ada hati, tapi mereka tak yafqahun, tak gunakan hati mereka, tak pandang, tak gunakan hati tersebut. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka ada telinga, tapi mereka tak mendengar. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ada mata, tapi mereka tak melihat. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adal. Bahkan lebih teruk lagi. Wa ulaika humul ghafilun. Mereka ini adalah golongan-golongan yang lalai. Tuan-tuan, sebab apa saya baca ayat ni? Apa kaitan dengan baqa ni? Yang pertamanya nak bagi tahu hanya Allah yang kekal, sentiasa ada. Yang kedua, 10 makhluk tadi sahaja yang kekal. Kita ni akan binasa. Satu masa kita akan mati. Kita akan mati, kita akan dibinasakan Allah Ta'ala. Macam peti air tadi kita beli, dah tahu dah. Sebab orang yang buat tu, dia tahu akan kebinasaan barang yang dia buat. Dia berkuasa untuk binasakan barang tersebut. Dia yang bagi jangka hayat. Allah Ta'ala yang bagi jangka hayat kita. Waktu kita dalam kehidupan, dalam perut ibu kita ni, Allah Ta'ala tetapkan dah pada malaikat, tetapkan dia akan ajal maut dia, rezeki dia dah tetap dah. Dia ni akan mati. Dia ni akan mati. Satu masa sekian-sekian tarikh dia akan mati. Kita je tak tahu. Sebab apa? Sifat kita ni bukan bersifat baqa, kita fana. Sekarang kita ada, satu masa kita akan mati, meninggal dunia. Namun adakah kematian kita itu seperti mana disebutkan Allah Ta'ala
pada ayat yang kita baca tadi. Kita ada hati, ada tak kita gunakan hati kita itu dipandukan pada pandangan yang betul. Dipanggil sebagai pandangan ulul albab, orang yang berfikir. Kita ada mata, kita ada telinga. Adakah kita ni betul-betul nak dengar akan nasihat yang disampaikan oleh Nabi, para sahabat, para anbiya? Ataupun kita dengar kemudian kita kalih kau lain? Kita ada mata, adakah kita ni mata ni kita tengok betul-betul akan kebenaran? Berkenaan dengan pandangan mata, pandangan hati, telinga mendengar, saya terkesan dengan satu lagu lama. Tapi kalau saya nyanyi itu minta maaf banyak-banyak lah. Tak kena selera ke, nada lari ke, itu tuan-tuan terima je lah. Rangkak dia kata, pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki. Pandangan hati. Kenapa sebut pandangan hati, tuan-tuan? Kadang-kadang kita tak guna pandangan hati kita, kita guna pandangan akal, pandangan nafsu. Begitu. Tuan-tuan, ibu ayah mati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW ketika mana dia diarahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, dia naik ke bukit, kemudian dia tanya pada kaum dia. Dia kata, kalau saya mengatakan di belakang kita ada musuh, adakah kamu percaya? Mereka mengatakan, bahkan kami akan percaya. Sebab apa? Kamu Al-Amin. Nabi nak tengok kaum dia tu percaya tak dekat dia. Bahkan mereka percaya pada dia. Sebab apa? Sebab selepas ni dia nak bawa satu cerita berkenaan dengan agama. Jadi apa yang Nabi cerita? Nabi boleh cerita berkenaan agama ni banyak. Berkenaan dengan taat ibu bapa, berkenaan dengan hak jiran dan sebagainya dekat kalangan Arab. Tapi apa Nabi bawa? Nabi bawa berkenaan dengan syurga dan neraka. Berkenaan dengan syurga dan neraka. Dan mereka menolak berkenaan dengan Allah, berkenaan syurga neraka. Sebab apa Nabi pilih? Ulama mengatakan satu orang tu dia akan baik apabila dia meletakkan syurga dan neraka pada diri dia. Sesuatu perbuatan yang nak buat, letakkan syurga dan neraka sebagai timbangan dia. Kalau saya buat ni, adakah saya dapat syurga atau neraka? Bahkan memang kita buat kerana Allah Ta'ala, cuma letakkan timbangan. Sebab apa? Sebab bila orang tak fikirkan berkenaan syurga neraka, Allah Ta'ala kata apa? Yang pertama sekali yang akan rosak adalah hati. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Sebab apa? Ulaika humul ghafilun. Mereka itu lalai. Lalai sebab apa? Sebab dia tahu bahawa dunia ni sementara. Dunia ni satu masa dia akan fana, akan binasa. Tetapi dia lalai akan dunia sehingga mana dia ciptakan dunia dia seolah-olah dia ini baqa. Seolah-olah dia ini baqa, akan kekal. Seolah-olah dia ni tak mati. Dia bekerja. Kerana apa? Kerana dia rasa dialah yang bagi rezeki, dialah yang akan sambung keturunan dia, dialah ni dan sebagainya. Seolah-olah dia baqa. Padahal hati dia tahu dia akan mati. Dia tahu hati dia akan kata, saya ni dah tua, saya akan mati. Tapi tak juga menuju pada Allah.
tak juga menuju pada Allah. Bila hati dah tahu, telinga dah dengar, apa dengar? Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi tak masuk, dengar saja. Okey, kita berhenti main. Habis azan, okey, sambung balik. Agak mata dah nampak dah, seorang mati. Hari ni jumpa satu orang bersembang dengan dia punya rancak. Balik dengan kata, "Oi, tadi kita sembang kawan kita tadi meninggal dah." Nampak dah. Tapi apa dia? Ulaika humul ghafilun. Mereka itu lalai. Seolah bersedih lah, oh kawan meninggal dah. Tak fikir diri dia juga akan meninggal. Kawan dia meninggal tak jadi asbab untuk dia insaf. Saya ni kena buat persiapan ni, sebab saya ni bukan baqa'. Allah Ta'ala yang baqa' hakiki, saya tak baqa'. Satu masa saya akan berjumpa dengan Allah. Syurga ke neraka tempat saya? Kalau syurga, alamat dia bahagia. Kalau neraka, alamat dia seksa. Allah bagi tahu dalam Quran. Allah mulakan dalam ayat Al-Quran perkataan mati daripada hidup. Dalam ikrar kita, doa iftitah pun kita baca apa? Kita Yahya wa Muhammad. Tapi dalam Al-Quran disebut dalam surah apa? Alladhi khalaqal mauta wal hayah. Alladhi khalaqal mauta wal hayah. Allah Ta'ala dia kata, aku menciptakan maut, hidup. Mati dulu baru hidup. Kita kata Allah Ta'ala silap ke? Kita hidup dulu baru mati. Sebenarnya ayat tu menunjukkan keutamaan, priority. Keutamaan tu hidup, mati tu paling penting. Baru hidup yang sebenar adalah selepas kematian. Kita duk nampak hidup dulu baru mati. Jadi waktu hidup ni lah kita nak enjoy. Waktu muda kita enjoy, nanti dah tua baru kita taubat. Sebab dia nampak hidup dulu, dah tua ni seolah nak mati. Allah kata, Allah jadikan alladzi khalaqal mauta wal hayah. Mati baru hidup. Sebab apa dalam ayat yang lain? Wal akhiratu khairun. Dan akhirat itulah lagi baik. Akhirat itu lebih baik keadaan dia. Sebab apa? Sebab di akhirat ini selama-lamanya. Kita hidup di akhirat selama-lamanya. Kita bahagia ke akhirat selama-lamanya. Dunia ni adalah tempat ujian. Tempat ujian. Orang yang mana dia senang di dunia, bersenang lenang di dunia, dekat akhirat dia susah nak jawab semua tu. Tapi kalau orang yang bersusah-susah kat dunia, jaga solat, jaga amalan dia, susah kan? Susah. Nak jaga solat tu baru balik kerja, pukul 3 balik kerja, baru nak lelap pukul 4 lebih dah azan. Allahu Akbar. Bangun. Tengah tidur sedap-sedap, dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangun pula Allahu Akbar. Susah kan? Orang yang susah-susah dekat dunia ni, di akhirat dia senang lenang. Senang lenang. Sebab apa? Dia dah bersusah payah. Jadi kita pilih, kita nak senang di dunia, susah di akhirat, ataupun susah dunia, senang akhirat. Itu kita ambil daripada sifat baqa' Allah Ta'ala ini. Kita nak faham bahawasanya kita ni fana, tuan-tuan. Kita ni fana. Berapa banyak dah kita tengok orang mati, berapa banyak dah kita dengar berkenaan dengan orang yang dah pergi pada kita. Tu kawan sekolah kita dulu, oh dah meninggal.
Tengok pula orang dah meninggal, tak masuk pun dalam hati kita. Sebab itu Allah Ta'ala kata apa? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am. Mereka ini seperti binatang ternak. Yang mana binatang ternak ni, kalau kita ikat dia pada leher dia tu, bukan pada leher, pada hidung dia tu, orang bawa dia pada maksiat, dia bawa pergi maksiat. Orang bawa dia masjid, dia pergi masjid. Orang bawa dia ke arah kejahatan, dia pergi kejahatan. Dia ikut suasana. Dia kawan baik lah. Kawan jahat, dia pergi kawan jahat dapat. Allah kata apa? Bahkan balhum adal, bahkan lebih teruk lagi. Lebih teruk lagi. Sebab apa? Hati tak guna. Hati dia tu tak guna. Kadang-kadang kita buat jahat, hati kita, salah ni sebenarnya. Terdetik pada hati kita ni, salah ni. Tapi tak apa kot benda ni cik je. Sabit itu kadang-kadang tuan-tuan, kita ni kadang-kadang kita yang tengok orang kata dia baik, belum tentu orang tu baik selagi mana agama kata tak baik. Contoh, hari ni tuan-tuan, orang duk gunakan terma yang baik untuk menghalalkan semua perkara. Contohnya amal ni baik kan? Amal kalau ditambah dengan konsert amal, dia kata konsert amal ni bagus ni. Konsert amal kan bagus. Dalam dia ada orang terkinja-kinja, ada orang yang tak solat, ada orang yang mana tak jaga hubungan, berpelukan dalam konsert. Tak apa, ni konsert amal, menghalalkan benda yang semestinya tak boleh. Sebab apa? Sebab manusia ni, dia bila dia kata ini, dia yang tentukan. Sebab manusia ni selfish, pentingkan diri. Bila dia kata ini baiknya baik, belum tentu baik. Contoh tudung. Kita tengok hari ni, tudung punya fashion makin lama makin singkat. Kita kata dia baik, walaupun dia tak bertudung tapi dia baik. Baik. Walaupun dia tak solat tapi dia baik. Manusia yang kata dia baik, belum tentu pada Allah tu baik. Yang baik sebenar adalah apabila kita agama kata ini baik. Walaupun pakai tudung tapi nampak habis semua aurat-aurat. Tudung tu sebenarnya maksud dia adalah menutup aurat sebahagian tubuh yang mana menjadi tatapan mata, menaikkan gairah, bukan sekadar fashion untuk tutup kepala. Begitu. Sebab itu kita ambil bahawasanya apa yang pada agama. Adakah agama sekarang ni berkurangan? Maksudnya perintah agama masa sekarang ni dia kena ikut pada perayaan zaman. Contoh kita katakan tudung, labuh, ikut zaman dia akan kurang. Tak, agama tetap. Itu baru satu contoh lah, satu contoh. Banyak contoh yang lain. Banyak contoh yang lain. Yang nak bagi tahu bahawasanya tuan-tuan ibu ayah mati Allah Subhanahu wa taala, kita ni tak kekal. Apa persediaan kita? Apa persediaan kita jumpa Allah Ta'ala? Banyak perkara dalam agama yang kita abaikan. Walaupun kita kata saya solat saja tak cukup. Solat tu untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita solat, kita buat amal baik, kita berada dalam satu kumpulan yang baik, tiba-tiba
dalam keluarga kita, kita menafikan hak isteri kita, kita menafikan hak anak kita, kita ambil harta warisan daripada, kita ambil lebih daripada harta warisan. Itu semua dalam agama. Berapa ramai hari ini tuan-tuan, ibu ayah, anak-anak pinggirkan ibu bapa dengan sebab harta. Bapa singkirkan anak sebabkan harta. Itu juga dalam agama. Agama bukan sekadar solat. Agama adalah satu jalan kehidupan, satu cara, satu jalan kehidupan. Okay. Bahasa Inggeris dia saya tak, way of life, way of life. Satu cara hidup. Itu agama. Bukan sekadar ibadat, solat dan sebagainya. Jadi kalau kata kita solat tapi hubungan kita dengan makhluk, hablum minallah, okey. Hablum minannas tak okey. Allah akan nilai kita, amalan kita, persediaan kita ni. Sebab kita bukan bakak. Allah akan nilai kita ni. Baik tak dia dengan makhluk, hubungan dia dengan makhluk baik tak? Dia ni tak baik. Dengan jiran dia tak tegur langsung. Jiran dia buat maksiat, dia bukan tegur, lantaklah. Bukan aku pun. Okay. Tak cuba untuk berkasih sayang, ajak dengan kasih sayang, untuk buat baik, untuk cegah kemungkaran dia, maka itu juga daripada agama. Banyak dalam agama ini yang menjadi penentu akan kehidupan kita di akhirat. Yang mana Nabi SAW beritahu, kamu nak tahu tak siapakah yang orang yang bakhil, orang yang muflis di akhirat? Sahabat kata, bagaimana muflis di akhirat ya Rasulullah? Nabi kata, orang yang mana dia bawa amalan sebesar gunung Uhud. Amalan jumpa Allah sebesar gunung Uhud. Tiba-tiba datang anak dia, ya Allah, dia ni, ayah saya ni, dia memang cukup baik, tapi dia tak pernah tegur saya akan kesalahan saya. Saya tak solat, dia tak tegur langsung. Lantak kamu lah, janji aku solat. Ya Allah, sehinggakan saya banyak buat dosa semua. Saya nak tuntut pahala dia, bagi. Datang pula isteri, atau datang suami, dia kata, ya Allah, dia ini baik, tapi saya ni tak tutup aurat, dedah aurat macam-macam semua. Dia tak pernah tegur, tak pernah marah, tak pernah ni. Sehingga kan tuntutan tu bukan sekadar macam tu tuan-tuan. Sampai bila kita kata, ya Allah, saya dah pernah tegur dia. Dia kata, ya Allah, dia pernah tegur, tapi sekali je ya Allah. Saya tegur 2 kali ya Allah, dia tak pernah marah pun saya ya Allah. Tuntutan bukan main-main tuan-tuan. Dia pun nak, kalau boleh, dia pun nak pahala kita. Sampai dia kata, ya Allah, dia tak pernah seret saya, dia tak pernah tarik saya. Di akhirat nanti, di akhirat nanti tuan-tuan, apa kita nak jawab? Apa kita nak jawab tuan-tuan? Tu baru anak isteri, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ahli keluarga kita, kawasan kita, semua akan tuntut. Kalau kita buat inayah pula pada binatang, binatang tu akan dilahirkan, tuntut pada kita. Ya Allah, dia ni memang baik ya Allah, tapi dia ya Allah, bila nampak saya je, saya minta makanan pada dia, tendang saya, terpelanting saya. Saya datang balik, dia tendang lagi ya Allah. Izinkan saya tendang dia ya Allah. Allah izin, tendang kita, melambung kita. Akhirat nanti. Sebab apa? Sebab kita ni bukannya baqa. Kita ini fana. Satu masa kita akan dinilai, satu masa kita akan dihisap. Maka gunakanlah akal kita, gunakanlah hati kita, gunakanlah mata kita, gunakanlah telinga kita, supaya kita ini tak disebut sebagai an'am, binatang ternakan. Kita kena ada hati yang kukuh. Hati itu tempat simpannya iman.
tempat simpannya iman. Apa-apa keputusan yang kita nak buat berdasarkan hati dan iman kita. Dari sudut agama, kita nak buat suatu perkara, apa-apa perkara kita nak buat, maka berdasarkan iman kita, syurga dan neraka. Begitu. Kita nak pilih siapa berdasarkan iman kita. Kita nak buat satu perkara berdasarkan iman kita. Datang satu perkara pada kita berdasarkan iman kita. Jangan kita menyalahkan. Contoh selain pada amal tadi, rasuah. Orang sekarang tak panggil rasuah. Ini bukan rasuah, ini hadiah. Ini bukan rasuah, ini hadiah. Ini kita tak main rasuah, ini kita hadiah, kita hibah. Kita kata begitu. Dia gunakan sentimen ataupun terma agama untuk menghalalkan perkara yang haram. Tak boleh, tuan-tuan. Yang nak buat pertimbangan kita ni iman kita lah. Ini bukan rasuah, ini bukan rasuah, ni bukan rasuah, ni hadiah, ni hadiah. Iman kita kata apa? Ini rasuah ni, saya tak boleh terima. Saya tak boleh terima. Begitu. Boleh, tuan-tuan? Jadi itu kita faham bahawasanya baqa Allah Ta'ala ini adalah baqa yang hakiki. Dan baqa ini adalah cerita pada kewujudan Allah Ta'ala. Iaitu menafikan akan pengakhiran Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni sentiasa ada. Huwal awwalu wal akhir wal zahir wal batin. Pada ayat yang disebutkan tadi. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sabit tu masa dah habis, tak bunyi. Oh, tak bunyi ya? Saya duduk tunggu-tunggu juga. Bila nak bunyi ni? Oh ya, saya minta maaf banyak-banyak. Okey, baik. Saya kalau bercakap ni lagi tak tegur tu tak habis lah. Minta maaf banyak-banyak. Jadi itu saja berkenaan dengan baqa kita. Moga-moga kita dapat amalkan dan juga kita dapat sampaikan. Mohon maaf terlebih masa, saya pun tak bawa jam, saya tak tengok. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf juga sekiranya ada kekurangan dan kesilapan. Kita doakan supaya Allah Ta'ala tambahkan dan berkatkan ilmu kita dan kita dapat amal dengan ikhlas dan taqwa. Tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.